9 perkara utama daripada kejuaraan Malaysian Super League ke-9 milik JDT. Kejayaan menewaskan Negeri Sembilan 5-0 di Stadium Sultan Ibrahim diikuti oleh kekalahan 0-2 iaitu pesaing terdekat Sabah FC kepada Terengganu FC di Gong Badak bermakna kejuaraan Liga Super Malaysia milik JDT. Ada banyak perkara yang boleh diperkatakan mengenai kejayaan ini. Berikut adalah 9 daripadanya. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel iaitu Acik Studios. Macam biasa, mana-mana anda yang dah support channel ini diucapkan terima kasih. Dan yang mana belum support channel ini, bolehlah tekan button subscribe di bawah itu. Kejuaraan ke-11 keseluruhan. Musim ini boleh dianggap sebagai musim terbaik yang dilalui oleh JDT di setiap peringkat pertandingan. Kejayaan merangkul kejuaraan Malaysian Super League 2022 bermakna pada musim ini JDT telah memenangi 11 kejuaraan daripada pertandingan peringkat akademi sehinggalah ke skuad senior. Ini membuktikan projek yang dimulakan oleh Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim iaitu TMJ berada di landasan yang betul. Sejak projek JDT dimulakan lebih kira-kira 10 tahun yang lalu, nyata JDT kini mulai menuai hasil. Malah hasil itu harus diakui, hasil itu begitu lumayan. Tiada siapa berani menjangkakan jumlah kejuaraan sebegini mampu digapai JDT dalam 10 tahun lalu. Sapu bersih. Okey, ini yang pertama. Walau apapun kejuaraan yang telah digapai oleh JDT, prestasi skuad senior pasti akan sentiasa menjadi perhatian pemerhati dan peminat bola sepak tempatan. Setakat ini, skuad senior JDT sudah mengesahkan kejuaraan Piala Sumbangsih, Piala FA. Dan yang latest baru ini adalah juara Liga Super dalam genggaman JDT. Ini bermakna JDT akan menyapu bersih semua kejuaraan domestik pada musim ini sekiranya berjaya menjuarai Piala Malaysia pada musim ini. Musim lalu menyaksikan JDT dikecewakan oleh KL City di perlawanan akhir pertandingan tersebut. Ianya pasti menjadi bonus sekiranya JDT mampu menjuarainya pada musim ini, sekaligus menjadi kelab pertama di Malaysia menyapu bersih semua kejuaraan di dalam satu musim. Yang kedua iaitu dua ketua jurulatih dalam satu tahun. Musim ini agak unik kerana JDT mengharungi musim dengan dua ketua jurulatih. Yang pertama iaitu Benjamin Mora mengendalikan pasukan selama separuh musim. Beliau kemudiannya digantikan oleh Hector Bidoglio yang mengendalikan pasukan itu untuk separuh musim berikutnya dan JDT tetap bergelar juara. Ini bukan kali pertama berlaku di JDT. Malah sejak 10 tahun ini JDT sudah memiliki 11 jurulatih. Ada yang datang pada pertengahan musim dan ada juga yang meninggalkan kelab atas pelbagai sebab pada awal musim. Ini tidak pernah menjadi masalah kerana kelab ini memiliki DNA dan falsafah yang sudah ditanam oleh pemilik kelab iaitu TMJ. Part yang ketiga iaitu Bergson Da Silva. Sebenarnya tidak adil untuk memberikan fokus kejayaan hasil usaha sepanjang musim dan kemudian hanya memberikan fokus kepada seorang pemain sahaja. Tetapi baik kawan atau lawan, anda harus mengakui kehebatan dan ketajaman Bergson Da Silva yang menjadi nadi utama jentera serangan skuad Harimau Selatan sejak 2 musim yang lalu.
Di luar padang, Bergson mungkin kelihatan begitu ramah dengan sesiapa sahaja. Tetapi ketika aksi dalam padang, pemain kelahiran Brazil ini adalah senjata pemusnah utama kepada lawan JDT. Musim lalu, Bergson telah menjaringkan 23 gol di Malaysian Super League untuk JDT. Musim ni beliau telah menggegarkan gawang lawan sebanyak 24 kali, berbaki 4 perlawanan pada musim ini. Ini tidak termasuk 6 jaringan yang dihasilkan di AFC Champions League, yang menjadikan beliau pemain dari kelab Malaysia yang pernah menghasilkan jumlah jaringan sebanyak itu di pentas tertinggi Asia. Yang keempat iaitu Arif Aiman. Tidak lengkap sekiranya nama Arif Aiman tidak berada dalam senarai ini. Musim ini Arif Aiman telah menjaringkan 5 gol dalam semua pertandingan untuk JDT. Bagaimanapun, jaringan di Malaysian Super League hanya dihasilkan ketika menentang Negeri Sembilan pada malam semalam, apabila beliau meledak sebanyak 2 gol. Sumbangan Arif Aiman sebagai pemain sayap adalah dalam bentuk bantuan gol ataupun assist, termasuk perlawanan pada malam semalam. Arif kini telah menjadi pencipta bantuan gol terbanyak iaitu assist terbanyak untuk JDT pada musim ini bersama-sama Corbin Ong sebanyak 10 assist. Jadi Corbin Ong lebih banyak assist sebab Corbin Ong lebih banyak menjadi winger dari menjadi left back. Yang kelima iaitu sistem 4-3-3 kepada 3-4-3. Musim ini JDT boleh dikatakan telah menggunakan sistem 3-4-3 sepenuhnya berbanding 4-3-3 pada musim yang lalu. Impak perubahan formasi ini jelas kelihatan apabila pemain back sayap seperti Corbin Ong menyumbang 10 assist setakat ini. Sebagai perbandingan pada musim 2021, Corbin Ong langsung tidak berada di dalam senarai pemain yang menghasilkan assist atau bantuan gol. Malah pada musim 2021, assist terbanyak JDT hanya datang daripada bahagian tengah daripada pemain seperti Safiq Rahim, Leandro Velasquez dan Afiq Fazail sebagai penyumbang utama kelab JDT. Perubahan formasi itu kini memberi JDT lebih dinamik apabila bantuan gol turut datang daripada bahagian sayap, dan ia dimanfaatkan oleh pemain seperti Corbin Ong dan Arif Aiman. Yang keenam, rekod tidak terkalah di tempat lawan. Selepas ini JDT akan berkunjung ke Alostar pada 4 Oktober untuk berhadapan Kedah Darul Aman FC sebelum ke Kuantan menentang Seri Pahang pada 7 Oktober. Kedua-dua perlawanan tersebut adalah 2 perlawanan terakhir yang bakal dihadapi oleh JDT di tempat lawan pada musim ini. Sehingga kini, JDT sudah pun menciptakan rekod tidak terkalah dalam Liga Super sebanyak 46 perlawanan. Rekod tersebut akan dilebarkan lagi kepada 48 perlawanan sekiranya tidak tewas dalam 2 perlawanan tersebut. Yang ketujuh iaitu AFC Champions League 2023. Sah bergelar juara Liga Super 2022 bermakna JDT secara automatik akan beraksi di saingan peringkat kumpulan AFC Champions League 2023. Ini bermakna JDT akan beraksi di saingan peringkat kumpulan pertandingan elit kelab Asia itu buat kali kelima berturut-turut pada musim hadapan. Selepas mara sehingga menjadi 16 pasukan terbaik Asia pada musim ini, sudah pasti JDT akan terus menjadi perhatian di pertandingan tersebut pada musim hadapan. Seterusnya yang terakhir iaitu Guard of Honor di Darul Aman. Kejayaan terbaru ini bermakna JDT akan berkunjung ke Stadium Darul Aman pada 4 Oktober nanti sebagai juara Liga Super 2022 apabila Kedah Darul Aman FC menjadi lawan pertama skuad Harimau Selatan setelah bergelar juara. Persoalannya,
adakah JDT akan menerima layanan Guard of Honor di Stadium Darul Aman? Tak tahu kan? Perkara ini kita harus sama-sama tunggu. Okay geng, apa pendapat korang pula? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Thanks for watching. Assalamualaikum.